kita lalui. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Ta'ala. Ya, sahabat-sahabat dulu bila dengar saja Ramadan nak sampai, mereka bergembira, seronok penuh. Nak menyambut bulan Ramadan. Bukan macam kita. Kita bila dekat dengan Ramadan mula monyok aja. Tahu monyok? Apa kata monyok? Tak suka, Allah baru lagi puasa, dah nak puasa lagi, nyampah kena. Baru lagi tarawih, tak hilang lagi penat tarawih, udah nak tarawih lagi. Itu kita, bukan anak-anak ni, orang tua. Orang tua yang beritahu. Sama orang tua yang bercakap ni. Ini orang tua ke orang muda ni? Yang bercakap ni orang tua ke orang muda? Orang tua. Macam itulah. Baru lagi puasa, dah nak puasa lagi. Yang monyok aja dengan kedatangan Ramadan. Sebenarnya Allah datangkan Ramadan ni untuk membantu kita, nak tolong kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lagi? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah hendakkan kita ni menjadi orang yang bertakwa. Allah tak hendak kita ni menjadikan kita ni orang yang fasik. Allah tak hendak kita ni jadi orang yang derhaka. Allah tak hendak kita ni jadi orang yang zalim. Allah lebih-lebih lagi Allah tak hendak jadikan kita ni orang yang kafir. Allah hendak kita ni jadi orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa saja yang layak dimasukkan ke dalam syurga. Kalau hendak bahagia, tak boleh dengan cara lain, mesti menjadi orang yang bertakwa. Kerana Allah jamin orang bertakwa tu di dunia dan juga di akhirat. Garanti dia selamat, garanti dia bahagia, garanti dia gembira kalau dia bertakwa. Jadi anak-anak kita ni kalau hendak bergembira di akhirat, mesti jadi orang yang bertakwa. Kalau hendak seronok di akhirat nanti, tak ada jalan lain, mesti menjadikan diri itu menjadi orang yang bertakwa. Apa erti takwa? Takut. Tanda dia takut macam mana? Hendak kita hendak jadi orang bertakwa. Takwa tu artinya takut betul tu. Tapi tanda dia takut apa? Apa tandanya? Bukan takut dengan siapa. Apa tanda dia takut? Tanda dia apa? Apa? Takut. Apa tu kan? Apa tanda dia takutkan Allah? Dia buat apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Sekali lagi, apa arti takwa atau apa tanda orang takwa? Membuat segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu erti takwa, tanda orang yang bertakwa. Bila bertakwa Allah jamin, di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Dalam dunia ni Allah jamin lagi. Wallahu waliyul muttaqin. Ada tak pernah jumpa ayat punya tu? Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di dunia ni Allah bela orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa juga rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah,
waj'al lahu makhraja, Allah berikan dia jalan keluar daripada sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Apa saja masalah kewangan Allah selesaikan, masalah kesihatan Allah selesaikan, masalah apa sajalah. Syarat dia bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki didatangkan oleh Allah. Ada je. Rezeki itu bukan mamam aja. Ilmu rezeki dah. Ilmu rezeki ke dah? Kesihatan rezeki dah. Rezeki lah tu. Lagi ketenangan rezeki juga. Bukannya mamam aja rezeki, mamam tu memanglah rezeki. Minuman rezeki lah, mamam pun rezeki, tapi ilmu pun rezeki. Dapat tenang macam ni pun rezeki. Dapat seronok duduk dalam asrama ni pun rezeki. Dapat mengaji Al-Quran ni pun rezeki juga. Lagi apa sajalah kebaikan yang kita terima itu rezeki dari Allah, dan Allah bagi rezeki dari sumber-sumber yang kita tak tahu dari mana. Dapat duit rezeki tak? Rezeki juga. Itu sebab kita kena jadi orang yang bertakwa. Di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin juga untuk orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa dalam keadaan yang selamat. Fi jannatin wa uyun, mereka berada di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga, tahu? Ndak ke tak nak? Lagi, ndak ke tak nak syurga? Dalam syurga tu ada apa? Ada apa? Air pancut. Fountain, tahu? Air pancut. Cantik ke tak air pancut? Cantik lah. Nak dapat syurga, mesti jadi orang yang bertakwa. Kalau tak merasa dapat syurga. Nak jadi orang yang bertakwa, di antaranya kita berlatih dulu dengan ibadah puasa. Tak lama lagi kita akan melalui bulan puasa. Jadi puasalah. Di hujung puasa tu nanti diharapkan Allah bagi kita sifat takwa. Bila dapat sifat takwa, apa? Bila dapat sifat takwa, dijamin. Dijamin dia tu masuk dalam syurga. Dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Itu dia sebab kita seronok benar bila kedatangan bulan Ramadan, bila kita puasa. Lagipun Allah bagi ganjaran yang bukan-bukan aja. Tahu yang bukan-bukan? Lebih berbenar ganjarannya. Di bulan puasa ni tahu, tidur pun dapat pahala, diam pun dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau dia mahu beramal lagi pahala. Kata Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidur orang puasa tu adalah ibadah. Wa shamtuhu tasbihun. Diamnya adalah macam orang bertasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun. Ini takkan tak tahu artinya. Apa artinya? Doanya dimustajabkan. Wa zambuhu maghfirun. Apa artinya? Apa artinya? Takkan tak tahu artinya. Wa zambun. Apa artinya wa zambu? Dosa-dosa mereka maghfirun apa? Diampunkan. 5 fadilat orang puasa. Dalam satu hadis, bukan 5 aja fadilat banyak, tapi dalam hadis yang saya baca tadi 5 fadilatnya. Tidur dapat pahala, diam dapat pahala tasbih, buat beramal lagi diganda-gandakan pahalanya, doanya dikabulkan, dan dosa-dosanya diampunkan. Tahu? Hebat ke tak hebat? Bagi orang puasa, tidur pun dapat pahala. Ya Allah,
Tak nak ke? Menengkok. Tidur. Buih-buih aja dia basi je. Pahala macam orang beribadat. Macam orang baca Quran. Macam orang wirid. Macam orang zikir. Ndak ke tak ndak? Atas puasalah. Jangan tuang ya. Puasalah. Diamnya adalah seperti orang bertasbih. Wasamtuhu tasbihun. Dia diam aja. Macam orang tasbih. Tasbih tak bang? Ambil tasbih. Ini tasbih. Ini ke tasbih? Wasamtuhu tasbihun. Ni tasbih. Tasbih. Ya. Gitu kan? Apa? Subhanallah. Tapi dia tak baca pun dia diam aja. Dia tengok dinding, diam. Macam orang bertasbih. Macam orang menyebut subhanallah. Sedangkan orang yang menyebut subhanallah tu sekali je pahalanya memenuhi langit dan bumi. Itu ni besar pahalanya orang menyebut subhanallah. Sebab itu lepas sembahyang jangan ponteng. Wirid dulu. Tunggu tu imam dulu. Ilahana ya Rabbana subhanallah, kata imam tu. Kita buat apa? Sebutlah subhanallah. Sekali sebut penuh langit dan bumi ni. Ndak kita dah. Atau sebutlah subhanallah. Nak sebut betul-betul tau. Jangan subhanallah. Apa benda je? Subhanallah. Apa benda subhanallah? Sebab apa sebab? Subhanallah. Lambat-lambat pun tak apa. Sekali sebut pahalanya memenuhi langit dan bumi. Lebih-lebih lagi kita sebut subhanallah tu berapa kali? 33 kali. Maknanya penuh langit dan bumi ni 33 kali penuhnya. Maknanya seolah-olah ada 33 langit dan bumi. Penuh pahala saja. Itu dia. Padahal dia tak sebut pun, dia diam aja. Dia tak ada, dia puasa hari tu, dia diam je. Dapat pahala seolah-olah menyebut subhanallah. Lagi apa? Wa amaluhu mudha'afun. Amalan-amalannya diganda-gandakan pahalanya. Amalan dia kalau mau dia semayang berganda-ganda pahalanya. Kalau mau dia baca Quran berganda-ganda pahalanya. Kalau mau dia bersedekah berganda-ganda pahalanya. Kalau mau dia wirid zikir berganda-ganda pahalanya. Kalau dia mau apa lagi? Bertakbir berganda-ganda pahalanya. Wa amaluhu mudha'afun. Amalan-amalannya diganda-gandakan pahalanya. Apa kata Nabi tentang amalan di bulan Ramadan? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalihha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, setiap amalan yang dilakukan oleh hamba aku, kata ini hadis kursi tau. Setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-hambaku, kata Allah, aku balas dari 10 hingga 700 kali ganda. Paling sikit Allah balas berapa? 10. Paling banyak 700 kali ganda. Itu amalan biasa tu. Bukan bulan Ramadan, bulan ini, bulan sekarang ni, bulan dulu, bulan yang dulu ya, belum bulan Ramadan lagi. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 200, ada yang dapat 300. Paling banyak maksimum berapa? 700 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 10, bukan 20, bukan 200, bukan 700. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah menentukan berapa banyak yang aku nak bagi pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu. Bukan 10, bukan 700. Terpulang kepada Allah nak bagi berapa banyak. Banyak ke sikit? Allah tu miskin ke kaya? Allah tu banyak ke tak apa kekurangan harta benda dia? Banyak, tak terhingga banyaknya. Allah yang maha kaya. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kamu tu semua apa?
fakir-fakir belaka. Kamu apa dia? Kamu apa dia? Ha? Apa ada? Apa pun tak ada. Mata kamu tu siapa bagi? Allah bagi. Telinga kamu siapa bagi? Allah bagi. Kadang-kadang ada tak Allah bagi telinga tapi tak dengar, ada tak? Sekarang dengar tak? Syukur kepada Allah kerana telinga kita boleh dengar. Ha? Lagi apa? Duit dalam poket kamu tu siapa bagi? Allah bagi. Kamu apa yang ada? Apa pun tak ada. Saya apa ada? Apa pun tak ada. Itu dia. Tapi di bulan Ramadan, aku yang menentukan berapa ganjarannya aku nak bagi, kata Allah. Tahu? Bila boleh semayang di bulan Ramadan, sekali sujud aja, sekali sujud je tahu, Allah bagi 1,700 pahala. Ya. Sekali lagi, sekali sujud aja Allah bagi berapa? 1,700 pahala. Bermakna siapa semayang subuh, Allah bagi berapa pahala? Dia memang tak tahu ke semayang subuh berapa kali sujud? 2. Tak betul lah semayang subuhnya begitu. Dia memang semayang subuh 2 kali sujud aja. Mana kena orang 2 kali tu? Ini? Ini ya? Berapa kali? 4 kali sujud. Berapa pahalanya? Ya Allah, 4 kali 1,700 berapa? Budak ketahu ngira. Ya Allah, 4 kali 7 berapa? 28. 8 ujung tu, tangan 2. Lagi? Lagi apa? 4 kali 1, 4 campur 2. 4 campur 2 berapa? 4 campur 2, 8. Ya Allah, komen. 4 campur 2 berapa? 6. Jadi berapa? 6,800 pahala. Kalau sembahyang subuh saja. Itu belum masuk sunatnya, belum masuk tahajud, belum masuk yang lain-lain ya. Sembahyang subuh aja 6,800 pahala. Ndak ke tak nak? Ada, buatlah. Ya. Lebih lagi di bulan Ramadan ada satu sembahyang yang sampai 20 rakaat. Apa sembahyangnya? Tarawih. Kalau 20 rakaat berapa kali sujud? Udah tak tahu ngiranya. 20 rakaat berapa kali sujud? 40 kali sujud. Sekali sujud 1,700 pahalanya. Kalau 40 berapa? 68,000 pahalanya. Tahu? Tiap-tiap malam 20 rakaat 68,000 pahala. Kalau sebulan berapa? Kali pula dengan 3, dengan 30. Nampak tak? Kalau 20 lah. Sini saya tak tahu berapa, 8 ke 20? 20. Alhamdulillah ya. Kalau 20. Kalau mau semayang, kemudian kalau mau datang ngaji di bulan Ramadan ni, ada mengaji umpamanya dia datang. Ada mengaji tak bulan Ramadan? Ada kelas tak? Cuti ke ada kelas? Dia pergi ke kelas tu, selangkah dia berjalan setahun ibadah pahalanya, tahu? Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Sebab itu jangan ponteng, jangan lesor jalan tu. Ya? Ndak ke dak setahun selangkah? Daripada katil kamu tu kepada tempat kuliah tu berapa langkah? Balik kan kira berapa langkah? Daripada katil tu kemari kejap ni, berapa langkah? Kalau di bulan lain macam malam ni tak adalah 1,700, tak adalah setahun ibadah. Selangkah dapat berapa? Dapat 10 kan saya kata tadi. Dapat 10, dihapuskan 10 ganjaran. Ini kalau bulan Ramadan selangkah setahun pahalanya. Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Ya? Kalau 100 langkah berapa tahun? 100 tahun punya pahala. Siapa ada umur 100 tahun angkat tangan. Ini dapat 100 tahun punya pahala. Nampak? Tak kira lah ustaz ke, murid ke, semua dapat pahala yang sama. Selangkah dia setahun ibadah. Punyalah hebat ya. Itulah dia pemurahnya Allah Ta'ala. Buat sikit dapat banyak. Macam orang meniaga goreng pisang pagi-pagi, untungnya 3 juta sehari. Banyak ke dah untungnya? Niaga goreng pisang je, tapi dia dapat untung berapa?
3 juta. Punyalah banyak untungnya. Kerana Allah hendakkan kita ni menjadi orang yang bertakwa. Wa amaluhu mudha'afun. Itu baru 3 kan? Lagi apa kata Nabi? Wa du'a'uhu mustajabun. Ada tak kita ni doa? Ada tak hendakkan benda-benda? Nak berdoa kepada siapa? Kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja. Bila doa kan mesti dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di bulan Ramadan banyaklah berdoa. Bulan puasa banyak berdoa. Minta dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka minta kepada aku, ketahuilah kamu bahawa aku ni hampir dengan kamu, kata Allah. Dekat aja. Tak payah jerut, tak payah pekik-pekik jerit, pekik tak payah. Allah dengar je. Minta dengan Allah. Dan Rasul pun dah kabur pada kita. Doa yang di bulan Ramadan ni patut semua orang minta. Apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, tadi kau ustaz yang ngajar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja dia ajar Rasulullah tu. Yang itu kita tambah, yang lain itu kita tambahlah. Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya kamu ya Allah adalah pengampun yang maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kamu seronok benar mengampunkan dosa orang. Kalau dah kamu seronok benar mengampunkan dosa orang, apa kita minta? Fa'fu anni, maka ampunkanlah dosa aku. Kerana kamu seronok benar mengampunkan dosa orang. Jadi apa buat? Ampunkanlah dosa aku. Minta diampunkan dosa kita. Ini diajar di Nabi ni, doa di bulan Ramadan. Supaya dosa-dosa kita diampunkan. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajabkan. Banyaklah berdoa. Kalau tak ada dosa, macam ni, tak ada dosa lagi ni, umur 9 tahun. Tak ada dosa, apa minta? Mintalah jadi anak yang soleh. Mintalah supaya dapat pahala ibadah. Mintalah supaya jadi hidupnya senang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu minta ya, supaya nanti dia besar jangan jadi orang yang fasik, jangan jadi orang yang derhaka, jangan jadi orang yang menentang hukum Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Wa du'a'uhu mustajabun. Lagi apa kata Nabi? Last sekali. Yang kelima kata Nabi, wa zambuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Ada ke orang tak berdosa? Cuba tengok. Saya nak angkat tangan, saya nak tengok benar. Orang tua-tua ni ada belakang ni. Ada ke orang tak berdosa? Angkat tangan, saya nak tengok benar. Mana keropanya orang tak berdosa tu. Nak angkat gambar je. Ini kamera ni tau. Ada orang tak berdosa tak? Mana ada yang bercakap ni? Lagi banyak dosanya. Jadi dosa di bulan Ramadan tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Di luar tu ada orang tak berdosa? Ada ke? Angkat tangan, ayat tak berdosa ke? Tak ada? Mana ada? Semua orang ada dosa. Ma min adamiyin illa walahu zunub, kata Nabi. Tidak ada daripada anak Adam melainkan mereka adalah semuanya berdosa. Kadang-kadang lambat semayang. Dosa tak lambat semayang tu? Dosa tak lambat semayang tu? Dosa lah tu. Kadang-kadang melawan ustaz. Dosa tak melawan ustaz? Ustaz suruh lekat dia lambat. Dosa lah tu. Kadang-kadang nengkin ustaz tu, ustaz ni. Dosa lah tu. Tambah kalau ustaz tu orang Kemboja, dia tak faham cakap Melayu sikit. Orang dia boleh. Ustaz ni tak faham cakap ni. Ada tak orang cakap apa itu? Ada tak? Berdosa lah tu. Tapi di bulan Ramadan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Nampak? Jadi kita patut menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan. Itu baru 5 aja dalam satu hadis, 5 fadilatnya. Lagi apa kata Nabi? Kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu, bau mulut orang yang berpuasa itu
lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih Allah gemar lagi daripada bau kasturi. Orang puasa tu bau mulutnya sedap kan? Dia tak nak puasa kan? Dah pukul 3 petang tu puasa, macam baunya. Bau mulutnya tu sedap kan? Sedap kan? Ya, sedap. Siapa nak cium bau mulut saya tak? Tapi kejap ni, karang-karang. Esok pukul 7, pukul 3 petang esok. Macam? Mana baunya? Mana bau mulutnya? Nampak dia tak tahu cakap ke? Udah petang esok, bau mulut saya ni macam mana? Sedap ke? Sekali lagi, sedap ke? Tak sedap apa keluar? Tak sedap apa keluar ni? Apa keluar ni? Bangor. Tahu ke bangor? Tak tahu bangor? Bangor tu atas dari busuk lagi tahu. Kalau busuk, busuklah. Atas dari busuk, hapak. Atas dari hapak, bangor. Cakap Melayu ni macam orang putih juga. Orang putih ada superlatif ni tahu. Big, bigger, biggest. Tak tahu cakap orang putih kan? Tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Tak orang ngaji ke dalam ni? Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Kalau dah bangor tu, ya Allah, pensan ciumnya. Tapi di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada kasturi. Tahu apa kasturi? Kasturi tu apa? Kasturi tu kacang hijau, rebus, lepas tu kawin dengan tepung, lepas tu goreng ya. Itu kan? Itu bukan kasturi, itu apa namanya? Kuih kasturi. Kasturi itu sejenis air wangi yang paling wangi di syurga nanti. Dipanggil misk, min sin kaf, miskun tau. Yang paling wangi, air wangi di syurga besok ialah kasturi. Tapi bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Itu dia di antara fadilat bulan Ramadan. Di antara yang lain, setan sudah tak ada. Setan ke mana di bulan Ramadan? Di mana setan? Dibelenggu, diikat kaki tangannya, betul? Dicampakkan ke dalam penjara neraka. Itu setan dah tak ada. Tapi ada tak maksiat berlaku bulan Ramadan? Macam mana boleh berlaku? Setan dah tak ada. Setan tak ada. Masih lagi ada musuh kita, iaitu hawa nafsu. Setan dah tak ada, nafsu masih bebas lagi. Itu sebab bangkit tidur pagi aja udah teringat akan buka apa, nak buka melangkarang. Padahal belum malam lagi, baru pagi udah teringat apa benda nak buka. Itu siapa ngajak tu? Nafsu lah tu ya. Nafsu tu memang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ada sampai tak surah Yusuf? Belum lagi ya? Tak apalah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Sebab itu nak tengok orang tua perangai macam berbudak, tengoklah ketika berbuka puasa. Masa itu nafsu dia dah apa? Nafsu nak makan tu menggelojak. Tahu menggelojak. Muncak. Dah dekat benar nak buka tu. Nak tengok kan. Lepas ni tengoklah esok. Berbuka bersama dengan orang tua. Pergi masjid, pergi surau ke mana-mana yang ada orang tua buka tu. Tengok macam mana keadaan orang tua tu berbuka puasa. Orang tua ni, tengok macam mana dia ni buka puasa. Mana rupanya? Lagi 10 minit nak masuk waktu, nasi dah letak dalam pinggan. Ya, mombong tu, tahu ke apa mombong? Sebab dia ni bukan orang Perak ke? Orang mana dari mana? Orang Kemboja belakang. Penuh nepu, tahu nepu? Nepu pinggan. Nanti mombong tahu katanya? Penuh. Penuh.
Padahal bukan tak habis pun. Lepas tu atas tu bubuh apa? Bubuh lauk, bubuh ikan lah, bubuh ayam lah. Lagi bubuh apa lagi? Bubuh ayam, bubuh ikan lagi apa? Bubuh telur atasnya tu, bubuh apa sajalah. Gula lah, bubuh kuah, naik berenang nasi tu. Kena kuah tu. Lepas tu bubuh atasnya lagi temekal, bubuh lagi tamar, bubuh lagi pisang. Lantak je campur manis dengan pedas. Bubuh juga. Lagi 2 second nak berbuka. Tahu 2 second? Pisang dah buka dah. Dah buka pisang tu. Kulit dia dah buka. Lepas tu nunggu je. Sini ada kantung tak? Ada ketuk tak ni? Tak ada. Mana tempat yang ada kantung, masjid di Jakarta tak ada. Bila bunyi dia kantung, dam. Orang tua yang apa tu tahu? Siapa yang nyuruh buat apa tu? Siapa yang nyuruh tu? Nafsu lah tu. Berbeza dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berbuka puasa dengan 3 biji tamar dan segelas air. Itu Nabi. Kita macam mana kita buka puasa? 3 pinggan nasi, 3 perin bihun, 3 mangkuk bubur kacang, 3 gelas air sirap. Lepas tu ini dah mana tak ada lah. Orang tua tu pula nak 3 batang rokok pula lagi. Pui. Itu sebab orang tua-tua ni biasanya, bukan di sini lah, bukan di cakap di ayah papa ni, tempat lain. Biasanya bila maghrib masbuk, bila maghrib masbuk, bila maghrib masbuk. Ngapa? Lambat. Tu nak ambil uduk pula lagi. Tengah makan tu kentut pula dah nak ambil uduk. Kalau dia 3 biji tamar dan segelas air, lambat ke segera sembahyang maghribnya? Segeralah. Itu sebab Rasulullah tak pernah lambat maghribnya. Orang yang bertakwa tak pernah dia lambat-lambat sembahyang maghrib. Yang lambat-lambat ni orang yang tak ada takwa. Itu yang lambat tu. Bermakna puasanya tu tidak mendidik dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Lagi puasa lagi hebat, lagi puasa lagi galak, lagi puasa lagi rakus, lagi puasa lagi tamak. Pasal apa? Dia tidak melawan hawa nafsunya. Datang je Ramadan, dia menjamu hawa nafsunya. Bukan dia melawan hawa nafsu, dia menjamu hawa nafsunya. Jadi kamu jangan rob itu. Jangan ikut perangai orang tua-tua ketika puasa, tahu? Berbuka puasa tu makan sekadar macam Rasulullah lah. Sunat berbuka dengan apa? Dengan buah tamar. 3 biji tamar ke, ataupun kalau nak kuih-kuih lah sikit. Tak apa. Lepas tu lekas-lekas sembahyang maghrib. Lepas maghrib tu bolehlah nak mencari bihun ke, bubur kacang ke, tak apalah, sambung lagi tak apa. Tapi jangan kerana puasa sampai lambat sembahyang maghribnya. Setengah tempat tu ya Allah punyalah lambatnya. Sini tak ada itu, alhamdulillah lah ya. Itu di antara fadilat puasa tu. Jadi bermakna apa? Puasa tu kalau kita ikut betul-betul latihan-latihannya, memang boleh mendidik kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan saja ada sejenis sembahyang yang tak ada di bulan-bulan lain. Yang apa? Sembahyang tarawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. Tak nak 20 rakaat, 8 rakaat pun tak apalah. Bolehlah juga ya. Tak nak 20, buat 8. Tapi jangan miss. Jangan ketinggalan sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Kerana dia hanya datang setahun sekali. Bulan Ramadan aja ada dia. Kalau bulan ni di miss, kalau tahun ni di miss macam? Kena nunggu tahun depan pula lah baru boleh sembahyang lagi. Siapa boleh garanti dia masih ada lagi tahun depan? Angkat tangan. Ini budak belakang ni ya. Boleh ke? Siapa boleh jamin dia akan ada lagi di tahun depan? Angkat tangan. Angkatlah.
Ayah budak lagi. Ini baru 9 tahun. Tahun depan baru 10 tahun. Boleh jamin ke? Boleh jamin ke? Udah norongin. Boleh jamin ke tak? Boleh jamin ke kamu masih hidup lagi tahun depan? Boleh ke tak boleh? Udah diam. Udah menung. Kalau budak-budak ni tak boleh jamin, orang belakang tu boleh jamin ke? Orang luar tu boleh jamin ke? Who can guarantee he or she will still be around next year come Ramadan? Angkat tangan. Jadi inilah tahunnya kita nak ambil kesempatan. Bila sampai bulan Ramadan, jangan tuang sembahyang tarawih. Paling komannya di rumah 2 rakaat. Itu paling koman. Jangan miss langsung. Kalau boleh datang ke surau, datang ke masjid, datang di mana-mana tempat yang ada sembahyang tarawih berjamaah. Kerana dalam sembahyang tarawih itu ada selawat, ada doa, ya. Rugilah kalau kita lepas sembahyang tarawih, ya. Kalau dia betul-betul sembahyang dengan zahir dan batinnya sembahyang, badannya sembahyang, hatinya pun sembahyang, lidahnya sembahyang, semua sembahyang, apa Allah janji dengan orang yang banyak sembahyang? Apa janji Allah? Inna salata tanha lagi anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Kalau dia sembahyang, dia tak ada buat dosa lagi dah. Orang sembahyang tak ada ngumpat orang lagi. Orang sembahyang tak ada mencuri. Orang sembahyang tak ada merompak. Orang sembahyang tak ada ngambil nombor ekor. Orang sembahyang tak ada melakukan maksiat. Kerana Allah cegah. Kalau dia sembahyang juga, maksiat buat juga, kena cek sembahyang. There must be something wrong dalam sembahyangnya tu. Kalau tidak, Allah akan pelihara dia daripada maksiat. Kena cek bacaannya macam mana. Kadang-kadang bacaan tak betul. Kadang-kadang gerak-gerinya membatalkan sembahyang. Kadang-kadang ikhlas tak ikhlas pula tu. Dia sembahyang bukan kerana Allah, dia sembahyang kerana lain-lain. Dia sangka dia orang dia tu alim, dia sangka dia orang tu rajin. Jadi 3 nak kena cek. Yang pertama bacaan macam mana? Fatihahnya macam mana? Dengar lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Betul ke? Apa salahnya? Berani benar ni menyalah tok guru ya. Apa salahnya? Best. Lagi? Mel lagi? Hair. Kena baca betul-betul. Ayat Quran bukan boleh diapakan, diapakan, di apanya? Di lesor kan. Kena sebut betul-betul. Sin tu bukan kolah-kolah, jangan bismil, tak ada. Bis angin je keluar ya. Bismillah, jangan mellah. Bismillahir, jangan her. Bismillahirrahmanir, bukannya ner ya. Nirrahim, ra bukan ra. Jangan macam setengah bangsa tu ra. Bismillahirrahmanirrahim, rahim begini. Dia rahim, ra di atas, ra. Dengar lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa salahnya? Lam tu bukan qala-qala. Lagi? Rabbel. Rabbel. Bel apa? Bel apa? Ya Allah, cakap putih bel apa? Loceng. Allah tu loceng kan? Alamin lagi? Men apa? Man tu apa? Ya Allah, tak tahu dia man, woman. Man tu apa? Orang lelaki. Allah tu lelaki kan? Allah tu orang kan? Itu dia. Salah sebut. Pasal tak ngaji. Quran ni mesti dibaca betul-betul. Ikut perkataan, ikut ejaan, ikut ikut tajwidnya. Allah dah khabar, warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, ngikut tajwidnya, ngikut hukumnya.
Kerana Quran ni ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada qala-qala, ya, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada apa lagi? Ada hamas. Itu Quran. Kena baca ikut betul-betul. Lain tak apa. Selawat tak apa. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan tak apa. Kalau selawat. Tapi Quran tak boleh. Kalau selawat ada tak yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan? Ada tak? Sallallahu ala Muhammad. Mat tu panjang ke pendek kalau ikut ejaannya? Pendek. Tapi ada tak orang memanjangkannya? Memang ada pun, kalau ejak tak sedap bunyinya. Sallallahu alaihi wasallam. Lam tu panjang ke pendek? Pendek. Tapi kalau kita sebut lam tak ada panjang, tak sedap bunyinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap bunyinya. Dia nak panjang juga baru sedap. Itu selawat. Marhaban tak apa. Tahu marhaban? Ada pernah belajar marhaban tak? Belajarlah ya. Marhaban ya Hano. Apa bendanya? Mar tu panjang ke pendek? Pendek. Betul? Ya apa ya Hano tu apa? Dia patut ya Nur. Patut bunyi itu ya, tapi tak sedap. Dia yang sedap juga. Ya Hano. Rohul. Ada rohul betul? Rohul. Rohul ai. Ai itu pula panjang. Ya. Tak ngapa, tak ada berdosa. Itu hiburan dalam Islam. Tidak dilarang, ya. Walaupun yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak ngapa. Itu kalau marhaban, berzanji mau itu juga, tak ngapa. Tapi Quran tak boleh, mesti ikut apa? Ikut tartilnya, ikut hukumnya. Ada ke cakap Melayu tak ada hukum pun, lantaklah. Ada orang kata saya hendak ke Tanjung Tualang, ada? Mana ada cakap Melayunya tu? Tapi Quran kena sebut ikut hukumnya. Rabbana atina. Panjang tak nak tu? Panjang tak? Fid dunya hasanah. Boleh saya apa? Fid dunya hasanah boleh? Tak boleh. Itu dia ya. Jadi dalam bulan Ramadan kita ni banyak sembahyang. Sembahyang itu mencegah kita daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Itu di antara fadilat bulan Ramadan. Dia banyak sembahyang. Bila dia banyak sembahyang, dia tak ada mengerjakan fahsya, tidak mengerjakan mungkar, tak ada buat maksiat. Maknanya dia bertakwa. Itu latihan-latihan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan juga ada satu aktiviti namanya tadarus Al-Quran. Apa tadarus? Apa tadarus? Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ya, barang siapa dia belum cekap membaca Al-Quran, bulan Ramadan ada peluang dia nak belajar. Kena belajar betul-betul. Lebih-lebih lagi di sini dia alhamdulillah banyak ustaz-ustaz yang hafal Quran ya. Senang. Boleh belajar dengan ustaz-ustaz. Orang luar boleh tak belajar? Boleh. Penjemput di rumah tempat-tempat mereka tu. Untuk apa? Mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim. Rugilah tuan-tuan. Ini orang yang lain daripada budak-budak ni. Rugilah tuan-tuan kalau kita biarkan ustaz-ustaz yang hafal Quran di sini itu tanpa kita mengambil manfaat daripada pengetahuan mereka. Apa salah nak jemputkan dalam majlis-majlis untuk mengajar mereka membaca, belajar tajwid pada mereka? Mereka dah hafal Quran, ya? Rugilah kalau dibiarkan mereka itu berlalu begitu saja. Ya. Ambil manfaat dengan ilmu yang ada pada mereka itu. Itu dia fadilat bulan Ramadan. Banyak lagi fadilat bulan Ramadan. Tapi sebelum saya tutup, ketahuilah olehmu bahawa puasa itu ada 3 kategori. Ada 3 peringkat. Ada 3 tangga-tangganya. Yang pertama dipanggil puasa awam. Puasa orang awam. Yang kedua dipanggil puasa khawas.
Yang ketiga dipanggil puasa khawasul hawas. Puasa khawasul hawas. Ataupun yang kedua dipanggil khusus. Yang tiga dipanggil khususul khusus. Mana pun tak apa. Yang pertama puasa orang awam. Puasa orang awam bang, apa dia dapat? Dia hanya dapat lapor dengan dahaga aja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, tiada puasa baginya melainkan lapar dan dahaga. Lain tak dapat apa, pahala tak dapat. Pasal apa? Pasal yang puasa tu perutnya je. Ya mulutnya je puasa. Mata tak puasa, telinga tak puasa, lidah tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa. Ya.